Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya syukur kehadrat Allah dipanjangkan umur kita sehinggalah ke petang ini dapat kita berkuliah ekstra subjek tasawuf kita. Dan apakah suara kita dapat didengar dengan jelas, Cikgu Din? Kita bersiaran daripada bawah pokok kelapa dan bawah pokok bunga tanjung ni. Di halaman rumah saya, Bandar Baru Bangi, alhamdulillah. Baik, kita nak sambung pengajian Mutiara Tasawuf kita, siri yang kedua ini, dan tajuknya tajuk yang baru, Cikgu Din, rakan-rakan sekalian, iaitulah tajuk keutamaan rojak. Keutamaan rojak. Apa maksud rojak ni? Itu yang kita nak belajar. Iaitulah harap kepada Allah. Sambil harap, sambil takut. Dalam takut pun ada harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Terima kasih kepada Syekh Sya'ari daripada Chanlung, Liari, Siti Fatimah, rakan-rakan kita ramai petang ini, Cikgu Din, Rasyai, Kak Wan, Azlinda, terima kasih, Lia Ia, Saleh TBC, Maziah Syu'i, Syukri Idris, Mutoliga, Nur Saadah Long, Mariza Mansur, Kak Fikah, dan rakan-rakan kita semua sekalinya. Kita share insya-Allah ya, biar ramai dapat ambil manfaat. Terima kasih Kak Kamsiah, Kak Rabi'atun, Azhar Ulu, Abang Muhammad Fitanah, dan Kamal Said, Kak Syam daripada Bank Rakyat. Okey, baik. Kita nak sambung tajuknya keutamaan rojak. Keutamaan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya ada dalil dalam Al-Quran suruh kita buat apa? Kita ada simpan harapan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Apanya kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Apa maksudnya? Qul, katakanlah, wahai Muhammad, wahyu ni turun, beritahu manusia, termasuk kita ni semua sekali lah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang petang ni yang duk sambung pengajian tasawuf di bawah pokok ni. Saya jangkakan tak kurang adik Ju, petang ni saja 15 juta orang tengok kita ni. Agaknya Cikgu Din, agaknya ya. Baik. Apa yang Allah Ta'ala suruh Nabi beritahu kita melalui Al-Quran? Kul, katakanlah Muhammad kepada manusia. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kepada hambaku yang melampaui batas, buat dosa, buat kesilapan, kurang kebajikan, pahala pun tak ada, beramal pun jarang. Tetapi maksiat, dosa, penderhakaan banyak. Maka kepada mereka ini pun, sekalipun begitu sekali mereka hidup dengan keadaan begitu pun, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebab itu iklan Mutiara Tasawuf kita yang tadi, cuba tengok balik iklan kita, ada gambar laut, Cikgu Din. Gambar laut dan ada gambar kapal-kapal sedang berlayar atas laut tu. Maka apa ditulis oleh pemilik poster tersebut yang kita share ramai-ramai itu? Ditulis oleh pemilik poster gambar yang indah itu. Dia kata, kalau kamu rasa dosa kamu ni sebesar kapal di laut, yakinlah keampunan Allah, rahmat Allah sebesar lautan yang kapal itu berlayar padanya. Bayang tu, subhanallah. Mana besar kesalahan kita, Cikgu Din, besar. Tetapi rahmat Allah besar lagi. Ini ayat yang jadi dalil.
Jadi satu asas kita nak bincang tajuk apa keutamaan kita berharap. Dalam bahasa Arabnya raja kepada Allah. Antaranya Allah suruh, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang di kalangan hamba-Ku ni yang melampaui batas buat dosa kurang amal, ingatlah, la taqnatu, jangan putus asa ya, min rahmatillah, daripada rahmat Allah yang luas itu. Kenapa? Kenapa? Ini kabar gembira Allah beritahu pada kita ni, Cikgu Din, Azlinda. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'ah. Kerana Allah akan mengampunkan semua dosa, jami'ah, semua dosa. Ya? Innahu huwal ghafurur rahim. Kerana memanglah Allah itu huwal ghafur, maha pengampun sangat-sangat. Kalau nak terjemah ghafur ni ke Arabiatun, nak terjemah rahim ni saudari Mazdiah, bolehlah kita terjemah gini, ghafur ni didatangkan dalam bentuk mubalaghah. Dalam bentuk terjemah Melayu melampau-lampau sangat. Satu gaya bahasa nak menunjukkan apa lan? Nak menunjukkan apa lan? Melampau dan orang Terengganu kata berdoa lalu. Atau orang Kapun Cikgu Ding kata menebeng sangat. Maknanya melampau-lampau. Jadi kalau kita terjemah ghafur, Tuhan ni pengampun, tapi terlampau pengampun, Izzah. Terlampau pengampun. Tu yang bila orang-orang Arab tu sembahyang tarawih di Masjidil Haram, Masjidin Nabawi tu contohnya. Bila saja Allah sebut innahu huwal ghafurur rahim, menangis mereka sampai berjelabuk air mata ni. Berair habis mata, air mata. Kerana apa? Kerana tahu ghafur itu mengampun yang sangat. Boleh faham dah kita? Boleh faham dah kita ya, Abang Mamat Fitana? Rupanya ghafur ni didatangkan dalam gaya bahasa Arab panggil mubalaghah. Menebeng sangat, berdoa lalu, terlampau-lampau. Maka jadilah terjemahan kalimah ghafur itu maha pengampun yang tersangat-sangat, melampau-lampau, berdoa lalu, menebeng-nebeng nak ampun manusia. Faham dah? Faham dah sekarang? Faham dah sekarang? Rupanya kena terjemah dengan bahasa Terengganu juga. Barulah masing-masing boleh faham. Kalau cakap bahasa Bangi, bahasa Kuala Lumpur, masing-masing nampak kecil mata ya. Kecil mata, tertidur tu Cikgu Ding. Tulis nama mana-mana jemaah kita yang tidur ni. Baik. Cikgu Salahuddin, jangan kecil hati saya ni bergurau dengan jemaah kita, Cikgu. Mohon maklum nama buku yang Ustaz baca ya. Buku ini tajuknya Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah, yang sempat saya susun pada tahun 2011 dahulu. Ada 2 siri. Tetapi Cikgu, karya kita ini dengan kehendak Allah sudah habis dah. Sudah habis disebar kepada masyarakat. Kita akan ulang cetak insya-Allah bulan puasa ni. Bulan puasa ini. Dan bila alang-alang Cikgu dah sebut karya-karya kita tu, kita ada terfikir nanti kita akan buat satu daurah, satu kuliah khas bersempena nak sambut Ramadan. Kita akan guna karya kecil kita. Risalah puasa. Karya kecil kita. Risalah puasa. Yang kami susun dengan cara mudah. Mudah-mudahan ya. Baik. Dan beberapa karya lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kesempatan. Beri kita istiqamah ya. Baik. Ya. Jadi ini dalil asas kepada perbincangan kita tasawuf di bawah pokok bunga Tanjung petang ini. Apa dia? Raja. Apa keutamaan? Apa kepentingan kita ada raja, harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Definisi raja, makna raja. Para ulama telah mendefinisikan ta'rif raja itu kepada beberapa ta'rifan. Maknanya Cikgu Ding, maknanya saudari Lina Din saya,
Rupanya rojak ni bukan satu makna saja. Ayat Quran kita dah baca. Makna harap pada Allah ni disebut ulama tasawuf banyak cirinya, banyak huraiannya, supaya kita ni adalah sifat-sifat yang nak kita belajar ni, yang dihurai dalam definisi rojak ni. Apa dia? Secara kesimpulan dia kata, dalam banyak-banyak makna rojak itu, Syekh Ahmad Zarruq ni satu tokoh tasawuf. Ini satu tokoh tasawuf. Kita akan ulas sikit sebanyak manaqib. Apa dia manaqib? Biografi, latar belakang beliau, Syekh Ahmad Zarruq, sekejap lagi. Syekh Ahmad Zarruq berkata bahawa definisi rojak itu adalah kepercayaan kamu atas kurniaan Allah yang dibuktikan dengan amal. Makna kamu ni harap Tuhan ampun, maka kamu iringi dengan istighfar, berhenti buat kesalahan, usaha istiqamah buat kebaikan, mujahadah jaga diri, jangan berulang penderhakaan kepada Allah. Cari kawan-kawan yang soleh supaya dapat imbang mujahadah dan semangat untuk buat kebaikan. Maknanya awak bukti dengan amal, awak iring dengan amal, di samping hati kecil awak berharap, rojak, harap. Harap, ya Allah, terimalah amalku. Harap, ya Allah, ampunlah dosaku yang banyak. Harap, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga bersama kedua ibu bapakku dan isteriku dan suamiku dan anakku, cucu, cici, cuik, capai, lambai. Contohnya Cikgu Din ya, contohnya baik. Surah ni Az-Zumar tadi. Tetapi kalau tidak diiring dengan amal, katanya Syekh Ahmad Zarruq, itu semua adalah orang-orang yang terpedaya dengan maksud rojak. Tak apa, Allah Maha Pengampun kan. Kan Ustaz Datuk dah sebut dah tadi, mengampung yang sangat-sangat kan. Tak apalah kok, kita tersilap sikit-sikit. Allah kan pengampung sangat. Ini orang terpedaya. Ini orang tertipu, Cikgu Din. Dia rasa lapang hati walaupun buat maksiat. Kerana dia sandar apa dia? Tuhan kan Maha Pengampung. Ni yang bahayanya. Ini yang kita tak naknya Kak Wan ya. Tak nak ya Kak Wan ya. Okey. Saya baca lagi. Kesan rojak. Apa kesan orang ada rasa harap kepada Allah? Allah telah menjanjikan khabar gembira bahawa rahmatnya meliputi segala sesuatu. Maksudnya rahmat Allah ni segala sesuatu diliputi dengan rahmat, kesiang belah, keizinan Allah Ta'ala belaka. Apa yang berlaku atas dunia ni? Cuba kita dengar ayat ni. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Apa maksudnya? Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya Tuhan dengan perasaan bimbang kalau tidak diterima, dan diiringi dengan perasaan terlalu mengharapkan rojak, terlalu mengharapkan supaya diterima amal kita, diterima doa kita. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang mahu membaiki amalnya. Cuba dengar ujung ayat tu. Cuba dengar ayat tu ujungnya. Innallaha qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, kata dia, inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang membuat baik. Orang-orang yang membuat baik. Maknanya betul lah definisi yang disebut oleh Ahmad Zarruq sebagai kesimpulan rojak tadi, iaitulah rojak ni mahu tak mahu. Tak kiralah macam mana kita faham pun, ialah kamu beramal, kamu buktikan dengan amal tu. Kalau kamu harap pada Tuhan tapi tak ada diiring bukti amal kepada Allah, maka itu sia-sia dan angan-angan.
Maka sebab itu dia sebut orang yang mahu membaiki amal, orang mahu membaiki amal, makna dia buktikan dengan amal. Baru layak dia dapat rajat itu. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dengan orang yang mahu membaiki amal, membuat kebaikan. Ini maksudnya dia. Ini maksudnya dia. Baik. Saya bacakan lagi. Saya bacakan lagi. Allah turut menyatakan sifat-sifat mereka yang selalu mengharapkan rahmatnya. Seperti yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Apanya Allah sebut pada kita? وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan sekejap. Makna dalam buku kita ni Kak Fika kena tukar tu. Dia tersilap susun. Ya, saya tersilap susun tu. Maknanya kita terjemah mudah setakat kita boleh ya. Kerana makna yang ditulis tu tertukar daripada maksud yang asal. Saya terjemah dengan mudah, mudah-mudahan. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Ni sebenarnya ayatnya tak berapa tepat saya masukkan, tetapi maknanya saya baca ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, mereka itulah ulaika yarjuna rahmatallah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Mengharap. Mana orang mengharapkan rahmat Allah? Disebut cirinya dalam ayat Al-Quran, iaitulah dia beramal dulu. Dia berhijrah daripada keburukan kepada kebaikan dulu. Dia berjihad jaga diri betul-betul, jangan tergelincir dalam dosa. Biar sentiasa bersama dengan Tuhan batinnya kepada Allah itu. Makna dia buat dulu. Mereka ini kata Allah, ulaika yarjuna rahmat Allah. Mereka itulah ciri-ciri orang yang mengharapkan pada Allah. Maknanya kalau orang duduk saja cek guding, tak betul. Kalau orang tak membina amal, tak bina amal dengan sangkaan tak apalah, Allah Maha Pengampun. Ini bukan orang yang dikatakan ada rajak dalam hatinya. Kita dah sebut tadi. Waalaikumsalam Abang Din saya. Terima kasih. Begitu juga Rusmini, terima kasih ni. Tak lupa juga Abang Aziz saya daripada Pulau Pinang. Ni semua saudara mara adik-beradik kita belaka ni. Alhamdulillah. Kita sedang sambung tajuk rojak Abang Din. Tajuk rojak Mutiara Tasawuf. Kita dah baca nas Al-Quran tadi. Kita dah baca juga definisi rojak. Yakni orang mengharapkan rahmat Allah di samping dia buktikan dengan amal soleh. Dan dikatakan juga kalau orang harap rahmat Allah tapi tidak iring dengan amal soleh, ini orang tertipu, terpedaya. Dia sangka Allah Maha Pengampun, lalu dia ambil sambil lewa beramal. Tidak, ditangguh-tangguhnya taubat. Wa na'uzubillah, wa na'uzubillah, wa na'uzubillah. Baik. Tu, bolehkah sambung lagi baca tu? Kami nak cek di rumah ni. Boleh. Boleh Cikgu Ding, saya bacakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya agar selalu mengharapkan rahmat Allah. Biar kita harap rahmat Allah luas. Kita ni amal tak banyak mana. Kesilapan zaman-zaman dulu pun banyak kita buat Cikgu Ding. Dah sakit baki umur ni macam mana tu, kita nak beramal soleh. Dah kesempatan ni tak ada, takut 63 tahun, 70 tahun mati. Tak apalah, kita beramal. Bakinya rahmat Allah jualah kepada kita. Rahmat Allah jualah kepada kita. Itu dia. Itu dia yang kita faham tajuknya rajat. Apa kata Nabi SAW? Walladhi nafsi biyadihi law lam tudnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibuna
fasayaghfirunallah fayaghfir lahum. Maknanya nak beritahunya rojaknya apa ni, mestinya mengharapkan rahmat Allah. Apa disebut dalam hadis Nabi tadi? Manusia ni jangan putus asa rahmat Allah. Kena ada perasaan rajak, harap pada Allah. Kalaupun dosa setinggi langit, betul. Kalaupun kesilapan sepenuh hayat hidup, betul. Selagi ada kesempatan, kita jangan sampai terhalang tengok rahmat Allah lebih luas. Mengharapkan rahmat Allah yang sangat-sangat pemurah itu. Allah ni maha pemurah, Cikgu Din. Kalau tak percaya, Iblis dengan syaitan Allah beri nyawa. Padahal apa gunanya Iblis, apa gunanya syaitan? Tapi Allah beri nyawa. Orang kafir, Cikgu Din, bunuh orang Islam, cekik orang Islam, bunuh anak-anak kita orang Islam, ya, buat tak baik pada wanita-wanita kita orang Islam. Allah beri nyawa, Allah beri makan, Allah beri minum, Allah beri. Nampak rahmat. Tetapi kita orang Islam kenapa rasa sempit rahmat Allah? Ataupun kita silap faham rahmat Allah maha luas, maka kita ambil mudah-mudah saja. Tak apalah lambat istighfar, tak apalah kurang beramal pun Allah maha pengampun. Ini silap. Ini silap, Cikgu Ding. Silap, Cikgu Ding. Cara kita faham rahmat Allah itu. Dan setiap manusia ni, kata Nabi, akan buat dosa. Andai kata, berdasarkan hadis tadi, hadis riwayat Imam Muslim, andai kata kita ni, Cikgu Ding, kebetulannya makhluk yang Allah cipta jenis tak buat dosa. Andai kata kita ni jenis tak berdosa. Waalaikumsalam Suzi. Waalaikumsalam. Ayu, coffee break kita. Baik. Andai kata kita ni bukan jenis berdosa. Mana Allah buat satu ciptaan nama manusia macam malaikat, tak ada dosa. Kata hadis riwayat Imam Muslim, nescaya Allah Subhanahu wa taala buat juga sejenis makhluk yang akan terdedah membuat dosa dan penderhakaan. Macam kita sekarang banyak silap, adalah amal kita. Tapi kadang-kadang banyak yang silap lah kita ni, Cikgu Din. Andai kata kita ni Allah buat tak ada silap, macam malaikat, tak buat dosa. Allah buat juga sejenis makhluk lain yang akan terdedah pasti membuat dosa. Sebab apa Allah buat juga makhluk yang akan terdedah buat dosa? Buat penderhakaan kepada Allah, tak lain tak bukan. Sini rahmat Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala nak kurniakan keampunan. Dengar tu, nak kurniakan keampunan. Allah nak kurniakan. Sebab tu kalau kamu manusia bukan jenis berdosa macam malaikat, tak ada buat salah, Allah buat juga sejenis makhluk yang akan terdedah buat dosa, buat salah. Sebab apa Allah nak buat juga makhluk yang ada dosa, ada salah? Sebab Allah nak beri keampunan. Nampak tak, Cikgu Din, rahmat, berkatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, banyak limpah kurniaan Allah kepada kita. Ya, kepada kita. Baik. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahawa Nabi SAW telah bersabda, pada hari kiamat nanti, orang mukmin akan didekatkan ke sisi Tuhannya. Orang mukmin hari kiamat, kata hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ni, orang mukmin hari kiamat Allah dekatkan kepadanya, Tuhan, di bawah lindungannya. Syukur kita jadi orang mukmin, Abang Azizi. Syukur kita jadi orang Islam, Cikgu Din. Adik Safiah saya. Begitu juga Abang Hasling saya. Syukur kita jadi orang Islam, jadi orang mukmin. Ya. Kemudian Allah memintanya pengakuan atas dosa yang diperbuatnya. Yang mana hadis ni kata, bila orang mukmin hari kiamat nanti Allah dekatkan di bawah lindungannya, Allah tanya, awak buat tak dosa ni? Padahal kita buat. Allah dah tunjuk satu-satu. Mana nak lari, tak boleh nak sembunyi, dah ditunjuk Tuhan. Cuma Tuhan tanya, awak buat tak dosa ni? Maka manusia kita lah jawab. Kita jawab apa?
Ya Tuhan, saya buat, saya mengaku. Tengok tu. Tak boleh nak elok dah Cikgu Din. Tak tahu nak berjawab berhujah kita dengan Tuhan. Tuhan tunjuk dosa kita. Tuhan tanya hari kiamat. Awak buat dosa ni? Maka kita dengan malunya kata, saya buat Tuhan. Okey. Lalu bila sahaja manusia mengaku, Allah jawab. Atas dunia dulu aku sembunyikan dosa ini dari orang ramai kan? Ya. Sekarang di akhirat, dulu atas dunia aku sembunyikan daripada orang ramai, orang tak tahu dosa kita. Sekarang di akhirat, aku sudi mengampunkan kamu. Aku mengampuninya untukmu. Lalu diberilah kepadanya catatan kebaikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Cikgu Din. Mana rahmat dah Allah. Ini yang kita nak belajar ni. Rahmat dah Allah, rahmat. Atas dunia sekarang, bukan tak ada kita buat salah banyak. Saya ni, banyak salah Tuan. Tetapi Allah tolong tutup. Allah tutup. Sehingga Cikgu Din tak tahu. Abang Azizi tak tahu. Abang Aziz daripada Pulau Pinang tak tahu. Abang Hasling Hassan daripada Johor tak tahu. Kak Fikah yang buat designer buku-buku kita, catat buku-buku kami susun pun dia kata bagus tu, banyak menulis pun Kak Fikah tak tahu entah penulisnya macam mana lah sifatnya. Tengok banyak dosa kita sudah pun Allah tutup di atas dunia dulu. Tetapi nak khabar rahmatnya Allah di akhirat pula, kata hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi. Apabila kita mengaku pada Tuhan, Tuhan kata atas dunia dulu aku susuk, aku sembunyi, sekarang aku ampunkan, maka Allah beri catatan kebaikan. Ni kita nak sebut rahmat Allah, Cikgu Din. Rahmat Allah adik Safiah saya. Bagaimana kalau kita dah taubat masih ditunjuk tidak? Apa yang sudah terhapus daripada kitab catatan kita, ya maka sudah tak ada lagi. Allah dah hilang catatan semua dah. Allah dah ampun dah. Di situ ada perbezaan definisi bila ulama bahas tentang kalimah ghafur dengan kalimah af. Kalimah pengampun dan maaf tu adalah di situ sedikit kita akan sebut bila sampai masanya nanti. Tapi ini dua hadis yang kita baca tentang mesti kita mengharapkan raja. Mengharapkan raja kepada rahmat Allah. Kenapa? Rahmat Allah terlalu luas. Terlalu luas. Terlalu luas. Baik. Maka disebut raja, tajuk berikutnya, tajuk kecil. Tajuk kecil kita, raja bukan angan-angan. Raja bukan angan-angan, ya. Okey, baik. Baik, sekejap. Raja bukan angan-angan. Sekejap. Baik. Disebut raja bukan angan-angan. Maknanya raja harap pada Tuhan, jangan sampai tertukar angan-angan kepada Tuhan. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Raja ni kita harap pada Allah. Maka mesti disertakan dengan amal. Disertakan dengan amal. Tetapi angan-angan jangan sampai tertukar. Kita berharap masuk syurga tetapi tak ada amal. Tak ada amal. Itu dia. Apa dia? Raja dia kata harap. Harap berbeza dengan tamanni, angan-angan. Sebab orang yang berharap adalah orang yang mengerjakan bukti-bukti ia mengharap kepada Tuhannya. Yang ini amal. Kita berharap Allah Ta'ala ampun. Maka kita memperbanyakkan istighfar, minimumkan kesilapan dosa, memperbanyakkan kebajikan amal soleh dan memohon ampun apa yang telah berlalu. Apa yang telah berlalu. Itu maksudnya raja. Tetapi dia berbeza dengan angan-angan. Ya, sedangkan orang yang berangan-angan
adalah orang yang mengharapkan sesuatu di sisi Allah dengan menunggu-nunggu, sedangkan dia meninggalkan amal. Saya harap saya masuk syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, pakai seluar pendek pergi pasar malang Cik Guding. Saya insya-Allah Tuhan ni Maha Pengampun. Allah ampun saya mudah-mudahan. Tapi semayang 5 waktu pun tak lekat mana Cik Guding. Kalau semayang subuh pun niatnya berbeza sikit dengan kita. Usalli fardu subhi gajahi lillahi ta'ala. Contohnya begitu. Contohnya begitu. Baik. Ya. Jadi angan-angan orang berharap nak masuk syurga, nak dapat rahmat tapi tak beramal. Rajak, orang yang berharap pada Allah tapi disertakan, dibuktikan dengan amal. Itu beza dua ya. Orang yang mengharap dan mencari rahmat Allah harus berusaha dengan bersungguh-sungguh dan berjihad dengan penuh ketulusan dan keikhlasan sehingga dia memperolehi apa yang diharapkan tadi. Ada ayat Quran memuji orang-orang seperti ini. Kata Allah, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا." Suratul Kahfi yang kita baca hari Jumaat semua tu. Apa maksudnya? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap, orang yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Tengok, siapa harap jumpa dengan Tuhan, amal, falyamal, beramal amalan salihah, ya, dengan amal yang saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di samping dia jaga akidah dia, jangan syirikkan Allah dengan sesuatu benda pun. Sakit mata 2 bulan dah, pergi berubat Darussyifat, apaknya Allah Ta'ala belum angkat lagi sakitnya. Berubat, doktor pakar tak jadi juga. Doktor pakar buat macam-macam. Masuk bilik tanya, awak nama apa ni tuan, sakit mata? Nama Kasim Selamat doktor. Oh, patutlah sakit mata ya. Berapa bulan dah? Sekian begini. Beri ubat titik, cocok tak baik. Akhirnya kawan dia bisik pada dia, Cik Gudin, Syekh, cuba hantar pergi dekat Perdu pokok ara dekat Lubuk Rengah Kampung Buluh kat Lubuk Mata 3 tu. Bawa ayam hitam, bawa nasi kunyit, bawa telur merah. Semua sikit di keliling Perdu pokok. Bernazar lah. Situ keramat banyak. Mudah-mudahan sehat mata. Maka dibuatnya syirik. Terima kasih saudari Rasimah saya. Ya. Baik. Ya. Itu contohnya syirik. Jangan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan kamu mensyirikkan Tuhan kamu itu dengan sesuatu benda pun, Cik Gudin. Ingat tu Cik Gudin, ingat. Sambung lagi tu. Baik. Jika pada masa mudanya seorang hamba selalu membuat dosa maksiat. Zaman muda kita dulu, kata pengarang ni, kalau kita banyak buat salah, banyak buat dosa, terima kasih saudara Tajuddin saya, ya. Kalau zaman muda dulu, kita banyak buat salah, kita banyak buat dosa dah, Cik Guding, ya, contohnya. Dan menurut hawa nafsunya, apa terlintas dibuat. Alah, orang muda gagah, panjang, kira-kira harta pun ada contoh. Maka sebaiknya khaufnya, ketakutan kepada Allah lebih tinggi daripada rajaknya, daripada harap. Bila kita banyak dosa, kita ukur diri kita, banyak kesalahan kita pada Allah, biar ketakutan pada Allah lebih lagi daripada harap. Sebab harap kadang-kadang kita jadi harap.
Bila takut, kita akan membuat asbab, amal, sebab-sebab menghilangkan ketakutan itu. Okey. Sedangkan jika hal itu terjadi di akhir hayatnya, ujung dah umur. Contoh umur saya ni dah 90 nanti mudah-mudahan. Baru mari rasa nak beramal, nak buat baik. Baru nak menapak ke masjid, Cikgu Din. Apa disebut? Maka sebaiknya rajak ia mengalahkan khaufnya. Maksud dia, kalau satu orang tu dia masih muda, ya, dia banyak buat dosa. Hendaklah ketakutan melebihi harap dia. Sebab orang muda ni masih panjang langkah, tenaga masih ada. Terdedah lagi nak buat dosa. Bila umur dah banyak, kadang-kadang nafsu sudah tumpul. Keinginan buat dosa ada, kalau ada, tetapi kemampuan sudah tak ada. Jadi orang muda, cara nak handle dirinya dalam tajuk khauf ni, dalam tajuk rajak ni, khauf takut pada Allah kena banyak berbanding dengan harap rajak. Tapi kalau orang sudah tua, dia kena letak rajak, harap lebih besar daripada takut. Takut kena juga, tapi harap kena lebih. Sebab apa? Sudah lanjut umur. Masa pun dah tak banyak. Entah sempat ke tidak sempat. Maka aku berharap dengan waktu yang singkat ini Tuhan. Tengok tu. Tengok tu. Ya. Dan inilah yang terkandung dalam satu hadis qudsi. Seruan supaya kita menyangka baik pada Allah. Allah akan ampun aku. Allah aku maha pengampun sangat. Tuhanku maha pengampun sangat. Itu dia. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan keyakinan hamba-Ku tentang diriku. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dan juga sebagaimana terakam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apa kata Nabi kita? Jangan sekali-kali seseorang di antara kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan menyimpang sangka baik pada Allah. Allah akan ampun, Allah maha pemaaf, Allah maha pemurah. Tu yang kadang-kadang adalah orang-orang bertanya pada saya mesej. Mungkin mereka nak tahu. Dia kata tu artis-artis meninggal muda ni, isterinya pula tak tutup aurat, anak pula mungkin tak sempat diajar mengaji. Macam mana tu? Saya kata, tuan, saya tak tahu tuan. Sebab banyak benda kita nampak begitu, entah-entah lain di sisi Tuhan. Setiap orang takkan langsung tak ada kebaikan. Mungkin kebaikan yang kecil itu besar di sisi Tuhan. Dan kesalahan kita yang banyak sangat kecil padanya sisi Tuhan. Maka Tuhan ampunkan. Maka kita tak kata orang ini begitu, orang ini begini. Si fulan itu banyak dosa, si fulan ini tak sempat taubat. Kita tak kata. Kita tak kata. Sebab kita yakin, sangka baik dengan keyakinan Allah sangat pengampun. Allah luas rahmatnya. Allah melimpah-limpah kesiang belahnya. Itu yang kita jadi ada semangat kita. Allah maha pemurahnya Tuhan. Maha pemurahnya Tuhan. Cikgu Din ya. Itu dia. Baik, saya sambung lagi. Pasal tuan-tuan nak dengar lagi tu. Nampak nak dengar lagi tu. Meningkat tu. View kita meningkat. Tadi 15 juta ni nampak dah naik 23 juta setengah tu. 23 juta setengah. Alhamdulillah. Saya baca lagi. Ya. Jika seorang hamba sedang menghadap kepada Tuhannya dan berjalan menuju taqarrub padanya, maka sebaiknya dia menggabungkan antara maqam khauf dan maqam raja. Ni saya bacakan dulu. Jangan sampai khaufnya mengalahkan rajaknya sehingga dia berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Dan jangan pula rajaknya mengalahkan khaufnya sehingga dia terjerumus ke jurang maksiat dan kejahatan. Dia harus terbang, ni bahasa kiasangnya. Dia baca kiasangnya. Dia harus terbang dengan kedua sayap, iaitulah sayap khauf dan sayap rajak, di udara yang jernih, sehingga dia dapat mencapai taqarrub, yakni dekat kepada Tuhan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman.
Dengan demikian dia dapat mewujudkan sifat orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Mereka jauh daripada tempat tidur. Mereka jauh dari tempat tidur. Mana mereka banyak bangun bertahajud. Orang lain tidur, dia sanggup tinggal tengah sejuk, tengah nyenyak, bangun. Ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, syukur Engkau hidayahkan aku dapat bangun 3 pagi, 4 pagi ni sebagai penambah amal aku. Orang lain tentu dah lebih lagi amalnya, aku ni masih kurang. Syukur ya Allah, Engkau kejutkan aku. Tengok tu Cikgu Din. Hatta kita beramal pun bukan sebab kita ustaz, bukan sebab kita ustazah, bukan sebab rumah kita dekat masjid, bukan sebab kita kerja masjid negara. Bukan Cikgu Din, bukan. Tetapi Allah lorongkan, Allah hidayahkan. Jadi bila kita dapat buat amal, kita syukur pada Allah. Sebab apa? Allah yang tunjuk. Ibnu Athaillah, abang ruh saya, Ibnu Athaillah, abang ruh adik saya, ada sebut. Apa dia? La tufrihka ta'ah li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Jangan kamu merasa gembira kerana sudah dapat buat ketaatan. Sepatutnya kamu gembira kerana apa? Ketaatan yang kamu dapat buat hasil hidayah, lorongan Tuhan. Tuhan yang tunjuk sehingga kamu dapat beramal. Tidakkah jadi kita hamba yang soleh? Tidakkah kita menjadi orang yang selalu berharap pada Allah? Hatta bila kita buat baik pun kita sedar Allah tolong tunjuk, Allah tolong lorongkan, Allah tolong. Jadi di saat itu batin kita akan menjadi apa dia? Tinggi harapnya pada Allah. Kalau kita tengok orang tak pakai tudung, batin kita akan berkata-kata apa? Dia bukan tak pakai tudung, dia belum lagi pakai tudung. Tengok, lain tu. Bila tengok orang tak pergi masjid, dia tak kata tak pergi masjid. Tak pergi masjid agaknya dia tu, contohnya. Tetapi jiwanya akan berkata apa? Dia belum. Bukan tak pergi belum. Bukan tak pakai, tak tutup aurat, belum. Kan nampak baik? Kan nampak jiwa kita terasuh? Kerana apa? Kerana kita sedar setiap kebaikan pun rahmat Allah, Allah tunjuk pada kita, Cikgu Din. Di sini nampak gelap je. Macam nak hujang je. Tapi biarlah hujang turun pun saya tetap akan mengajar. Asal tuan-tuan di rumah dapat dengar, dapat tulis sambil makan cekedih, dendang, lopak tikang, akok keduk, nek bak, qasidah itu. Ya. Baik ya. Saya sambung lagi ni. Dalam erti kata yang lain, mereka takut dari neraka Tuhan, lantas mengharap syurga Tuhan. Takut jauh dari Tuhan dan mengharap untuk dekat dengan Tuhan. Takut ditinggalkan Tuhan, lalu mengharapkan redha Tuhan. Takut putus hubungan dengan Tuhan dan berharap agar dapat terus berhubung dengan Tuhan. Ya Allah, Ya Rahman. Hanya Allah sahajalah boleh tunjuk pada kita, beri hidayah kepada kita, ya. Maka dibuat contoh Cikgu Ding, saudara rahimi saya daripada Saujana Impian, begitu juga rakan-rakan kita semua, saudara Alwi muda, betul. Dibuat contoh rojak, contoh orang ada berharap pada Tuhan. Kita dengar contohnya, ya. Bagi menambah lagi kefahaman kita akan betapa pentingnya rojak dan bahayanya angan-angan, ada baiknya penulis menukilkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana seorang laki-laki di kalangan Ansar telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdik dan paling kukuh keazamannya? Siapa orang paling cerdik? Orang SRP kelas depan, LCE dia cemerlang, SPN dia tidak. Siapa orang paling cerdik dan juga orang yang
Orang yang kukuh keazamannya, maka jawab Nabi, orang yang banyak mengingati mati. Cikgu Din. Orang banyak ingat mati cerdik? Cerdik. Dan paling banyak membuat persiapan mati. Dah so dah kita. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sempat saya akan sebut dalam grup, kita sambung ke tidak insya-Allah. Assalamualaikum.